Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Pelajaran kita pada kali ini dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab kelebihan membaca Al-Quran. Kitabul Fadail, Kitabul Fadail, Babu Fadlil Quran, Babu Fadli Qiraatil Quran. Jadi kita baca kitab kita, nama dia kitab kelebihan. Maknanya kitab ni, dalam sebuah kitab tu dia banyak kitab pula. Kitab salat, kitab ni, yang kita ni kitab kelebihan, fadail. Bab dia nya beberapa kelebihan dan keutamaan membaca Quran. Kita dah baca dah hadis yang pertama, iaitulah hadis Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Hadis yang kedua tentang Quran ini akan bawa memimpin orang-orang yang membaca dia. Hadis yang ketiga, hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, iaitulah sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran kemudian dia ajar orang. Hadis yang keempat, orang yang baca Quran dalam keadaan dia mahir ma'as safaratil kiramil bararah, sama dengan malaikat. Tapi orang yang baca Quran gagak ataupun tak apa kena baca tu, orang panggil letih dia tu. Dalam hadis kata ya tak, maknanya susah benar nak baca tu. Nak boleh habis satu juzuk Quran tu berpeluh. Orang ni wa huwa alaihi syaqqun, penat dia nak habis baca Quran, lahu ajran, dapat dua pahala. Pahala baca satu, pahala penat dia nak habis satu. Jadi orang yang baca laju ada kelebihan, orang yang baca penat lewat ni pun ada kelebihan juga. Kelebihan dia nya kerana dia letih nak boleh habis satu-satu juzuk tu. Yang kelima, hadis yang kelima, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan orang yang baca Quran ini seperti utrujah. Nama buah utrujah, baunya sedap, harum, makannya sedap. Jadi baca orang mukmin tu orang baik dah, tapi kalau baca Quran pula seperti buah yang bau harum, rasanya sedap. Orang mukmin yang tak baca Quran seperti tamrah, buah tamar, makannya sedap, manis, bau tak ada. Aja gizi tamar bau apa? Tak bau dia. Kalau bau masai tu hak lama dah lah tu. Gitu. Maknanya asal buahnya tidak jenis buah bau. Macam kita buah pauh, mangga bau. Buah durian tak usah sebutlah baunya dah. Jadi bandingnya orang baca Quran, mana bau dengan rasa. Orang mukmin tak baca Quran, mak rasa banding. Orang masa dia mukmin tu baik dah. Jadi orang itu banding hadis yang sambungnya kita malam ni. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni tak payah cerita dah. Orang kenal sangat dah dia ni. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Hadis riwayat Muslim. Daripada Umar katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat darjat beberapa kaum yang beriman dengan sebab adanya kitab Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala angkat orang beriman dengan Quran ini beberapa kaum, beberapa kumpulan, kerana mereka mengamalkan dia. Mana kalau sekat Quran beli saja tak jadi. Banyak orang kita lah ni beli ya Quran. Cedek takut mustahak esok dah. Ada kat waktu mustahaknya baca Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merendahkan darjat mereka dengan sebab mereka tidak beramal dengan Al-Quran, serta menghalang untuk menyebarkan ajaran-ajaran Al-Quran kepada orang ramai. Jadi Quran ni naik taraf dengan dia juga,
jatuh tarah pun dengan Quran. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang mukmin dengan sebab Quran, dan dia jatuhkan darjat orang lain dengan sebab Al-Quran. Itu hadis kita. Pengajaran hadis, orang yang memuliakan Al-Quran, macam mana memuliakan Quran? Bukan sekadar beli Quran lepas tu cium. Orang kita habis dah tu. Kalau boleh cium Quran tu kira hormat sangat dah tu dah. Junjung Quran. Kalau Quran junjung lalu. Kalau ada kes berutuk sangat, buat berapa? Quran buat apa? Buat bersumpah. Sumpah dengan Quran. Tak nak sumpah dengan Quran. Sudah kau adanya sumpah ni wallahi dengan nama Allah. Kita main Quran tapi nak ayat jadi kau Quran tu jadi kau tempat sumpah. Jadi naknya orang yang memuliakan Al-Quran, apa cara dia? Dengan mengamalkan segala ajarannya. Itu makna tanda orang yang mulia Al-Quran, orang yang beramal dengan ajaran dia akan mendapat kemenangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Maka orang ni orang yang dijamin akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Maknanya Quran ini, Al-Quran ini, apabila orang ni ambil Quran, baca Quran, kaji Al-Quran, maka orang inilah orang yang akan diangkat darjatnya oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Sebaliknya, tengok nombor 2, golongan orang yang tidak mengendahkan ajaran Al-Quran. Yang kedua ni dengan sebab Quran, maknanya sebab Quran ni ada orang jatuh. Siapa dia yang jatuh sini? Ini kita kena hati-hati. Kita kena berhati-hati, semoga kita ni termasuk golongan yang pertama, golongan orang naik tarah dengan Quran, bukan orang jatuhnya Quran. Tak mahu kita jatuhnya Quran. Iaitulah orang Islam yang tidak mengendahkan ajaran Al-Quran. Jadi golongan yang kedua ni orang tak cara ke Quran, tak indah lasun Al-Quran, kemudian menghalang. Tengok, bukan sekadar tak indah, halang pula orang nak laksana Quran. Kalau awak laksana hukum undang-undang Al-Quran, kami akan ambil tindakan. Jadi itu apa kita nak kata? Maka orang ini sudah nampak bahawa inilah golongan yang dengan sebab Quran dia jatuh tarah dengan sebab Al-Quranul Karim, nak ambil tindakan dengan sebab Quran. Lo ni sehari dua ni pula ambil tindakan dengan sebab ajak orang ngaji balik kepada Quran, ajak pada orang balik kepada hadis, kena juga. Kemudian menghalang usaha untuk menyebarkan ajaran Al-Quran. Dua kumpulan ini akan direndahkan darjat mereka, kemudian mereka ditimpa kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Itu di antara pengajaran hadis yang kita dapat. Dalam hadis yang kita, Nabi kata Allah Ta'ala angkat dengan Quran ini beberapa kaum, dan dia jatuh pula beberapa kaum. Maknanya dia hok naik pun naik, hok jatuh. Jadi kita nampaklah orang yang ambil beramal dengan Quran, yang membenar Quran dan melaksanakan tuntutan Al-Quran, bukan sekadar benar saja, melaksana ikut maknanya, serta menjauhkan daripada larangan Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa Quran ni kitab, tapi bila nak belajar akhlak kita pergi cari akhlak lain. Macam mana? Apakah tak ada dalam Quran? Tidak. Al-Quran sebuah tu maknanya akhlak, kita akhlak. Kita hukum, Quran juga. Kita cerita, Quran. Mandala Quran ni tak tinggal apa-apa. Ma faratna fil kitab min syai'. Allah Ta'ala kata, kami tak tinggal apa satu dalam Quran. Ada berlaku. Tapi bukan tafsir lah, bukan tafsir. Kalau nak cerita detail daripada beranak sampai ke mati, tu orang panggil cerita hikayat. Orang tak ada dalam Quran, kalau tidak berat kita. Berat kita berat. Semua buah kena ada dalam Quran berlaku. Semua jenis hayawan hak halal dalam Quran berlaku. Agak berapa puluh jilid Quran nak boleh cukup. Hak 30 juzuk ni pun mepeh dah nak baca ni. Tidak mepeh kan ni? Mepeh dah. Nasib baiklah ada juga dalam masyarakat Melayu ni musim-musim orang baca Quran. Kadang-kadang kita rasa heran, apa dia baca Quran? Kata gaji orang kawasan ni baca Quran. Bila tanya dia kata memang gini semua kau amal orang sini baca Quran, sentiasa baca Quran. Malam-malam Jumaat ke malam apa begitu. Dia kata dok, kami ni baca Quran 40 ni. Quran 40 pula dia panggil. Quran 40. Jadi ada juga 40, jadi ada juga faedah situnya orang baca Quran. Kalau tidak pakai doa lah.
agak kau Fatihah nak baca dah maya. Jadi jangan doa gitu lah. Quran ni kena semua dia. Jadi bukan sekadar kita baca, kita mesti berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al-Karim. Sebab apa? Sebab orang kita tanya. Orang kita tanya ibu kita. Siapa dia ibu kita? Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang tanya, "Hei Ummul Mukminin Aisyah, apa ke akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gapo dia akhlak Nabi?" Aisyah jawab gapo dia? Kana khuluquhul Quran. Mudahnya jawab. Dia jawab sepatah tu. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran itulah. Kalau nak tengok akhlak dia kelih Quran. Mudah ke jawapan dia tu. Jadi kita nak kata gapo alik kita ni. Baik. Allah SWT angkat dengan Quran ini. Di dunia kita dapat nikmat, di akhirat lagi besar nikmat. Tuan-tuan percayalah. Orang yang beramal dengan Quran, yang mempertahankan Al-Quran ini tidak hina atas dunia. Walaupun dia dihina oleh sebahagian masyarakat, sebagian orang, tapi dia tidak hina. Di semua orang akan ada penyokong-penyokong. Di akhirat lagi besar mendapat kelebihan. Karena Quran itu sendirilah dia panggil aslul ilmi. Asal ilmu ni duduk di Quran. Masa tu tuan-tuan tengok hari ni pengkaji barat, orang putih lah orang panggil barat ni. Bila dia kaji tentang sains, teknologi, jumpa barang pelik-pelik ni, tak mudah suka dia. Gembira dia ni. Kajian dia dibentangkan di universiti-universiti antarabangsa. Bangun orang Islam, baca 2-3 ayat Quran, dia kata Quran ni tu 1400 tahun dulu. Nabi aku baca dah Quran ni, waktu tu tak ada sains teknologi, tak ada jet, tak ada kapal terbang, tak ada angkasa lepas, tak ada gap, tak ada kapal angkasa, tak ada. Orang naik utop jalan kaki. Nabi royak dah. Terduduk dia. Kajian yang dibuat begini besar hebat, rupa-rupa dalam Quran ada dah. Asasnya sudah ada. Jadi kita tak usah heran. Tapi kita bila jangan akhirat kita kena sayang ke Quran ni. Kerana Allah SWT telah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat orang yang beriman dari kalangan kamu, dan Allah Ta'ala memberi orang yang ada ilmu itu beberapa darjat ketinggian. Dalam akhirat, tuan-tuan kena ingat, dalam akhirat akan mari hadis nanti yang disebut di sini, iaitulah Allah Ta'ala akan angkat kaum yang jaganya Al-Quran ini dalam syurga yang begitu besar nikmatnya, wa yuqalu lil qari. Malaikat ke apa tu Allah atau malaikat yang akan beritahu kepada orang yang baca Quran ni, iqra warattil was'ad. Mu baca Quran ni mu naik darjat tangga, naik tangga sampai ke akhir ayat yang kita baca. Enggak berapa banyak ayat kita baca. Jadi kalau siapa nak tinggi darjat dia, banyak baca Quran. Adapun orang-orang yang Allah Ta'ala jatuhkan orang ini dengan sebab Quran, iaitulah faqum yaqraun, kaum yang baca Quran, baca yuhsinuna qira'atah, tajwid tak boleh nak tegur, kena belaka. Musabaqah panggil tadi, kau tilawah dulu musabaqah meneh hebat suara tu kalau dengar tengah orang, tetapi apa jadi? Lakinnahum yastakbiruna anhu, tetapi dia sombong untuk menerima isi kandungan Quran. Bak tajwid hebat, qiraat lagi hebat, suara lagi sedap, tapi orang ajak mari kita beramal dengan Quran, hak ni tak boleh pakai. Zaman moden ni tak boleh nak ikut sangat Quran. Jadi lagu apa jadi? Itu masuk ni orangnya tu jatuhkan dia, wal iyaz billah, la yusaddiquna bi akhbarihi wa la ya'maluna bi ahkamihi. Tidak membenarkan khabar dia, tidak beramal dengan hukum-hukumnya, berengkar pula tak mau ikut ajaran Al-Quran. Jadi kita rasa ni bahaya bila Quran ni jadi satu agenda rasmi. Orang belajar Quran belajar tu, orang semerih baca Quran, tapi bila ajak beramal dengan Quran kita rasa sakit dada. Allahu Akbar, nak ajak beramal dengan Quran dah pula dah, nak ajak beramal dengan hadis Nabi dah pula dah. Jadi kita rasa sempit dada. Ini dia kata orang Allah Ta'ala jatuhkan orang ni dengan sebab tu. Adapun dalam negeri akhirat kita jangan tengoklah. Tapi mungkin kita rasa tertanya-tanya juga. Mungkin tertanya-tanya, kenapa gak orang yang menentang Quran ni nampak hebat dia? Hebat. Bangunan dia besar pada kita. Kereta dia besar, cantik pada kereta kita. Orang Islam yang sungguh-sungguh dengan Quran ni nampak tidak kuat mana? Kena jawab lagu mana agak-agak. Boleh jawab? Kena jawab.
Kita kena ingat Allah SWT ni, dunia ni dia beri pada orang dia sayang dan orang dia tak sayang. Dunia. Tapi akhirat lah dia beri kepada orang yang dia sayang saja. Jadi kita jangan serah bila orang tu boleh nikmat besar, Tuhan sayang ke dia, aku Tuhan hina. Pasal tu sesak. Jangan. Itu tak kena jadi segi sifir baca tu. Asal kesesak hina. Bila hina Tuhan tak sayang, tak ada. Allah Taala tahu dah. Orang ni kalau beri kaya, lopak. Tak jumpa masjid, tak jumpa surah, tak jumpa majlis ilmu, tak jumpa Quran, tak jumpa. Tapi kalau dia sesak dengan keadaan yang dia ada hari ni, dia boleh balik kepada kitab Allah, boleh duduk di masjid. Jadi Allah Taala dah tahu dah hikmat dia. Orang ni kalau bagi lebih lopak. Jadi kita tak tahu. Kita sendiri pun tidak tahu. Berani kalau salahnya Allah Taala mari tawar terbuka kepada kita. Dia kata saya nak bagi awak ni jadi jutawan. Tapi mesti istiqamah, jaga Islam molek. Agak-agaknya boleh berasa berani kita nak ambil. Yakin tak? Tak yakin. Dia boleh hok ni mau jalan ke atas semua ni. Makan orang suak. Kasut orang pakai naik tak salah. Jawab dia tak jumpa surah debek tak gitu. Maknanya kita kena tahulah. Itu di antara apa yang disebut oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala angkat darjat satu orang ni, kemudian dia jatuhkan orang lain. Hadis yang ketujuh, wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnataini rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar. Tadi hadis yang nombor 9 tadi ayah dia Umar bin Khattab. Hadis yang ketujuh ni anak dia pula. Itu kelebihan Allah Taala beri kepada Sayyidina Umar. Ayahnya sahabat, anak pun sahabat. Kan tu bila sebut Abdullah bin Umar, dalam kitab ni sebut radhiyallahu anhuma. Allah Taala redha kepada dua-duanya. Umar dengan anak dia, pasal sahabat belaka. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diharamkan sifat dengki melainkan kepada dua jenis manusia. Makna la hasada, tak boleh kita nak dengki kau orang. Dengki di sini dengan makna kita nak suruh hilang nikmat orang, nikmat dia tu. Ataupun dengki dengan sini dengan makna satu makna lain dipanggil ghibtah. Makna bukan dengki nak suruh hilang nikmat orang tu, tidak. Dengki nak seperti juga. Macam kita tengok orang baik-baik, orang juhai hamba kat dengki lah ke demo ni. Boleh duduk masjid sama. Boleh pergi majlis-majlis ilmu sama. Kita ni sibuk lah, kelang kabut lah, duduk masjid berasa mengatuk, duduk kedai kopi segar contohnya. Itu dipanggil hasad yang dibenarkan. Maknanya kita tengok orang itu baik, kita nak jadi seperti dia. Itu beza di antara dengki. Tengok orang kaya, doa biarnya celaka kawan, biarnya itu dengki nak suruh hilang harta. Bukan. Maksud dengki di sini iaitu kita orang ni nak seperti kawan tu, nak supaya orang hak dapat nikmat sana. Itu dia panggil la hasada. Tidak ada sifat dengki di sini. Dengki dengan makna bukan nak suruh hilang nikmat. Dengki dengan makna nak jadi seperti orang ni, nak jadi seperti dua orang ni. Melainkan kepada dua jenis manusia. Dua jenis manusia ni boleh kita kena buat. Yang pertama, orang yang diberi kepandaian oleh Allah SWT dalam menguasai Al-Quran. Tengok orang pandai baca Quran dan mereka menghayati segala yang terdapat di dalam Al-Quran pada setiap masa. Atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi dia terjemah di sini pada setiap masa. Jadi terjemah yang penuh dia nya fahuwa yaqumu bihi. Maka dia membaca Al-Quran ini, jaga Quran ini betul-betul ana al-laili, tengah-tengah malam dan tengah hari. Mana setiap masa betul dah. Tapi kalau terjemah lebih setiap malam dengan tengah malam dengan tengah hari itu nampak kuat lagi. Jadi berbeza di antara dua waktu itu. Ini golongan yang pertama. Orang yang boleh baca Quran, orang yang pandai Quran, dia beramal dengan Quran yang dia pandai itu. Jadi kita kena deki dia. Allahu Akbar.
Sedap dia tu baca Quran. Pasal apa aku tak boleh? Takkan tak boleh, dia boleh, takkan kita tak boleh. Jadi kalau dia belajar, kita tanya dia berapa tahun ngaji Quran? 2 tahun pandai. Kita kalau tak pandai juga 2 tahun, kita lipat 4 tahun. Ni tidak, Allah 2 tahun lah. Hei lorak hamba ni, mana petai lagi ngaku kalah. Tak boleh. Dalam bab ni jangan ngaku kalah. Jangan duk akak dera apa ni, dera putih awal selain dera selain dah petai. Terah dulu. Tak apa. Kalau saya dia 2 tahun, dia cerdik. Saya kurang cerdik sikit, pak. Tak kena lagi. Semangat tu kena ada. Dia panggil quwwatul azimah, kekuatan jiwa tu kena ada. Tapi kalau jiwa kita lemah, tak ada dah. Dengar sikit, tak ada dah. Dia main tak ada semacam. Dah bila dia? Dia nya bila? Tak ada dah lah. Nak dia kan? Kita kayak tak ada awal lagi. Supaya orang ajak buat benda-benda tak boleh. Kata kat dulu semangat, insya-Allah saya akan cuba. Barulah dia panggil jawapan tu mantap. Insya-Allah kita akan cuba. Kita cuba. Cuba tu kata sedap sikit jawapan. Kalau orang suruh benda, suruh kita buat benda-benda, kita kerap petai lagi, tak ada. Lemah semangat lah kawan, tidak. Tapi kalau kata insya-Allah saya akan cuba, doa lah. Jadi orang ni pun rasa ada kekuatan jiwa. Itu yang pertama. Kemudian orang yang kedua yang kita boleh ghibtah, kita boleh nak jadi seperti dia juga, kepada seorang yang dikurniakan oleh Allah akan harta yang banyak. Orang ni kaya, hartanya banyak, kemudian membelanjakan harta tersebut kepada perkara-perkara yang diredainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nya kerja dia nya belanja harta dia ni ana al-laili wa ana an-nahar, malam apa belanja, tengah hari pun belanja. Asal kau orang minta derma tengok orang susah, bui selalu. Jadi kita deki juga nak jadi orang lagi ni, nak jadi orang kaya, pemurah. Tapi kalau jadi kaya, kopi hangit, baik tak jadi kaya senang. Nyekutuk di manusia, nyekutuk di malaikat. Allah dia ni harta banyak, orang minta derma payah selalu. Setengah orang ni kalau orang minta derma bukan cakap tak bagi, dia marah pula kepada orang tu. Mu ni basah malah. Tak tengok kerja nak. Berat lah gitu. Berat ke tak berat? Tak saya bagi sudah. Kalau orang Arab senang nak bagi derma ni. Kalau orang mai minta dengan dia, kalau dia nak bagi, dia bagi, ambil duit bagi. Kalau dia tak bagi, dia tak bercakap, dia tak supah, tak marah, tengok kau orang pun tak. Kalau tak bagi, dia kata Syekh miskin. Orang ni kata aku miskin. Kalau dia tak sibuk, dia buat mana? Dia angkat tangan. Apa dia isyarat ni? Allah Karim, dia tahu Tuhan Maha Mulia, Maha Pemurah. Minta dengan Tuhan. Tak ada apa. Tak seduk kecek lah tu. Dia akak ni. Tak seduk tanya apa. Gilah. Senang ya. Isyarat dia main bahasa isyarat. Dia tak marah. Tapi orang kita ni masya-Allah. Dah lah tak sibui. Ngepek pula. Jadi sakit hati kawan tu. Dia tak sakit hati kan. Tak seduk ngepek, tak sibui. Allah Karim. Jawab apa Arab sini, akak tangan calik. Allah Karim. Kalau tengok kalau salah kita pergi di Masjid Mekah Marina, tengok dok colek tangan tu. Ya lah tu. Orang minta dekah kat dia tu. Wah, ramal orang minta dekah ni. Allahu Akbar. Orang tu lah ya, kalau kita colek atas dahi dia 4 kali sehari kalau ni mari tadi mari dah. Kata kau dia kerja dia setengah-setengah tu memang orang sesak sungguh. Memang orang perlu perajak. Ada setengah tu sindiket ya, sindiket. Dia ambil budak-budak, tak tahu dia ambil mana budak-budak. Kalau dia pulah tangan ni pelik-pelik lah tahu. Tangan pulah lah ke belakang lah, kaki duk atas tekak. Budak tu tak tahu dia macam dia reka ya mana. Dia ambil budak daripada kecilnya pulah kalau jadi ke dia. Wagi Mekah je minta, boleh piti. Duit memang boleh punya. Tu saya jadi ke dia. Jadi bagi je bawa pelik. Jadi kita jangan duk marah. Yang pentingnya hadis ni ajar kepada kita dua golongan manusia ni kita kena deki nak jadi supaya dia. Deki tu maksudnya bukan deki nak suruh hilang harta dia. Deki nak jadi sama dengan dia. Pengajaran hadis. Islam sangat melarang setiap umatnya mengamalkan sifat-sifat mazmumah. Tanda situ, mazmumah mana sifat-sifat tercela. Bahasa Arab tu mazmumah. Bahasa Melayu bilang tercela. Di antara sifat tercela, sifat mazmumah yang tak baik itu seperti iri hati. Ini bahasa Melayu kata iri hati. Bahasa kitanya deki, senang. Berdeki dengan orang. Allahu Akbar. Dunia hari ni celaru ni sebab apa? Sebab iri hati, sebab berdeki. Tengok kawan tu molek sikit, Allahu Akbar, pergi cerita selalu. Orang ni begini, orang ni tak ada pasal-pasal. Tengok kawan ni baik sikit,
Kisnya nak suruh orang benci ke dia tu. Pergi repot dah, nak suruh hilang jawatan kawan ni, nak suruh hilang benda-benda yang dia dapat. Tak ada apa. Kisnya sakit hati. Ni orang kata penyakit hati ni berat sikit ni. Kalau penyakit hati, penyakit lepa, penyakit apa tu, doktor pandai belaka tu. Hati ni dia boleh buah lain dia naik balik. Jantung orang tukar, jatuh. Tukar. Tapi penyakit hati ni, penyakit hati deki ni payah ni, doktor tak boleh nak cek. Gilah cari pakar mana pun tak boleh. Hak boleh ubat dia ni siapa dia? Kembali kepada Allah SWT, buat penyakit ni. Bukan mudah nak buat penyakit. Kita tengok ke cerita hak orang masuk syurga ni, hak Nabi tunjuk. Siapa nak tengok ahli syurga, tengok dia ni. Tubik daripada pintu, lekeh orangnya. Orang biasa je. Orang Kelantan kata lekeh ni maknanya tidak orang kata orang hebat menaduk. Tubik cokoh. Bisa dia ni. Esok Nabi ayat pula nak tengok ahli syurga, tengok dia ni. Tengok orang tubik kau ni. Masuk dia pula. Lagu mana hebat. Abdullah bin Umar turuk dia kelik rumah. Minta orang tu pengen nak tidur sama dia, nak tengok dia buat amal apa, dia buat amalan dia yang begitu hebatnya, dapat darjat begitu baik. Jadi bila dia tengok tak ada amalan pelik, malam dia tidur, akhir malam bangun mai tahajud, itu dia. Tanya-tanya gapo dia gak tuan ni baik ni, gapo dia dapat kelebihan yang begini besar. Dia tak ada kelebihan apa. Sebelum saya tidur malam, saya buka semula file kehidupan saya hari ni. Ya Allah, daripada pagi sampai ke malam ni nak tidur, mana-mana orang hak buat baik tak baik pada saya, mana-mana orang sakit hati, saya maaf belaka, tak ada apa-apa. Kira kosong-kosong. Baru tutup file tidur. Tak ada. Kita dekat nak tidur tu lah tak dengar tidurnya dak. Dok mikir Allah dia tu. Dia tu tegak. Nyakarah habis tu. Dok mikir esok nak lagu mana ni, nak jatuh kawan ni. Lah tu kat pagi lagi tak ada buka kedai kopi kita itu dah. Nak koyak kau orang ramah, dia ni tak baik. Deki. Jadi sifat-sifat mazmumah seperti iri hati, bangga diri ni penyakit juga ni. Kenapa dia bangga diri? Kita serah kita yang pandai, orang lain tak reti. Kita rasa kita yang baik, orang lain tak baik. Ni payah. Kita kena letak, kalau kita rasa kita baik, orang lain tu lebih baik daripada kita. Baru tak apa. Aku ni baik dah, tapi orang lain tu lebih baik lagi. Aku ni orang soleh jujur dah, tapi orang lain lebih jujur lagi. Kena tak situ. Jangan kata aku lah paling jujur sekali ni. Derma paling banyak, ilmu paling banyak, berapa paling banyak. Jadi kalau kita serah macam ni, menyebabkan kita rasa betul lah kalau kita. Kalau salah orang tegur kat kita kahwin, merah jepit lengok pak peti merah. Maknanya tak boleh tegur. Dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Kerana sifat-sifat tersebut boleh merugikan orang yang mengamalkannya dan kepada orang lain. Dia sendiri rugi, orang lain pun rugi sebab dia mengenak kau itu, tak ada pasal. Pengajaran yang kedua, walaupun sifat-sifat mazmumah itu dilarang kepada setiap orang Islam untuk mengamalkan, tetapi dibolehkan bersifat iri hati. Maksud iri hati di sini bukan dengan mana dengki, dengan mana nak macam orang ni juga. Dia panggil ghibtah, kena tulis itu. Bukan mana hasad di sini, dengan mana ghibtah, makna kita nak jadi macam orang itu. Di dalam dua perkara, iaitu yang pertama tadi kepada orang yang pandai dalam ilmu Al-Quran dan mengamalkannya dengan baik, lalu dia berusaha. Ini deki kita macam mana? Berusaha untuk menjadi alim seperti orang yang tersebut. Kalau orang ni pandai, aku nak pandai juga. Ini kita kena tak usaha situ. Boleh tuan-tuan. Berapa ramai kita tengok orang, kalau kita baca dalam sejarah ulama-ulama besar, ulama dia alim, orang hebat, tapi dia belajar sudah berumur 30 lebih dah baru start ngaji, tapi dia lagi ke dia sempat lagi. Yang kedua, kita rasa iri hati maknanya nak jadi juga seperti orang yang dikurniakan harta yang banyak, kemudian ia membelanjakan harta tersebut kepada kebaikan dan perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang ni tiap pagi jamu, buat jamu, petang jamu. Ada orang susah bantu, ada orang nak masjid derma. Jadi kita puas kata, kalau aku kaya seperti dia kata, nak bagi derma juga. Jadi lalu ia bercita-cita dan berusaha untuk memperolehi yang sedemikian. Jadi tuan-tuan,
Kita tengok dalam bab al-ghimtah ini, iaitulah dua sajalah. Yang pertamanya, orang yang ada ilmu, kita bercita nak jadi seperti dia. Yang kedua, orang pemurah, kita berangan-angan, kalau aku kaya, aku nak jadi pemurah seperti orang ni. Kalau kita lihatlah, kita ni kena banyak baca. Banyak baca. Kalau tak mau, zaman kita hari ni mudah benar tuan-tuan. Dulu orang baca. Sebab dia tak ada cara lain. Hari ni, di saat manusia sibuk menghabiskan banyak masa di atas kenderaan, duduk di Kota Baru, ngajar di Kuala Kerai, ada duduk di Kuala Kerai, tiap-tiap hari boleh pergi kerja di Gua Musa. Berapa jauh tu? 100 kilo lebih. Mana ambil masa dekat 2 jam dia ada masa. Ini di antara peluang yang terbesar. Tuan-tuan boleh belajar, kita beli kaset. Lalu ni sekarang ni dia panggil zaman CD-ROM tu. Beli CD, beli kaset, tok atas kereta tu. Satu perjalanan kita dengar satu ceramah. Balik satu ceramah, 2. Esok mana setiap hari ada satu kuliah, 2 kuliah yang kita dengar. Dapat ilmu tak dapat ilmu? Dapat. Mana kalau ada dalam kuliah tu yang menarik perhatian kita, menarik apa ni yang patut kita catat, patut kita apa? Kita ingat balik. Tengok minit yang keberapa tadi. Balik rumah kali pasal balik tulis mula. Allahu akbar, boleh ilmu. Masalah ilmu ni tuan-tuan, kita sendiri ni anak tidak rahsia-rahsia lah. Memang dalam kereta kita sentiasa ada ceramah-ceramah, di kuliah-kuliah yang disampaikan oleh guru-guru kita yang besar-besar di Masjid Nabi, Masjid Madinah. Dia ada satu unit rakaman. Unit rakaman ni dia rakam semua sekali orang yang mengajar di masjid. Khutbah jemaah dia rakam. Orang mengajar, siapa dia mengajar? Tok guru mengajar anak murid 10 orang apa dia ambil. Hak anak murid di 3,000 apa dia ambil, dia rakam semua. Kemudian siapa dia nak rakaman ni, dia pergi ke jabat dalam masjid juga. Bawa CD kosong. CD kosong. Pergi dia, saya nak hak syekh tu. Tulis nama. Esok boleh ambil. Jadi waktu dekat dengan hamba nak balik tu, anak telah rakam banyak CD-CD yang di kuliah oleh tok-tok guru kita yang hebat-hebat. Tak klik. Jadi kita ambil satu CD, satu ceramah, satu kaset, tok dalam kereta. Mana satu perjalanan yang kita pergi 1 jam 2 jam, kita dengar ilmu tu bertambah. Kalau duk main buah lama, baca pun tidak, dengar ceramah kaset pun tidak, naik kereta duduk dengar radio ya. Radio pokoknya kalau duk mengepe ya, tak ada apa. Lepas mengepe lagu. Tak faham dengan Melayu, ngomong kau orang putih. Kau Hindu. Kak kita golek pala juga. Jadi ilmunya tak dapat. Kau duk main. Jadi cuba kita ubah perjalanan hidup kita hari ni. Tuan-tuan orang nak belajar tak sempat lah ni. Orang lain ni sibuk. Dengan tekanan hidup lah ni, memang orang sibuk. Kita kena akui benda tu. Jadi itu di antara sebab yang kita ambil peluang minta buat rakaman ni supaya benda ni boleh sebab. Ni kita nak dengar balik, dengar. Balik rumah nak dengar suara, dengar saja. Kalau ada alat pula boleh tengok. Jadi ini semua di antara dia panggil wasail. Cara-cara kita nak membantu orang supaya macam ni. Maknanya 2 perkara ni mesti kena ingat. Aku ke mana-mana pun dalam masa 10 tahun tak target. Insya-Allah taala kita belajar di masjid. Hak tak sempat belajar masjid, banyak lagi kitab lain. Lama tuan-tuan. Yang kita belajar saja, kita ngajar hak kitab mesti ke hadis. 60 siri tak? 64 siri. Lama ni tuan-tuan nak ikut 64 siri itu lama berapa tahun tu? 2 tahun. Tapi kalau kita beli kaset, ambil CD ni 64 siri hanya 64 jam. 64 jam kalau sehari kita boleh dengar satu, berapa hari? 2 bulan selesai. Kan lebih shortcut tu, lebih cepat daripada kita dah berkat majlis ilmu tu lain. Maknanya kita boleh menguasai lebih cepat dalam keadaan sedemikian. Baiklah, hadis yang seterusnya. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an.
Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu katanya, ada seorang lelaki membaca Al-Quran, iaitulah surah Al-Kahfi. Jadi ada seorang ni dia baca surah Al-Kahfi pada waktu malam. Dia baca rumah dia ni. Dengar cerita baik-baik ni. Bila dia baca surah Al-Kahfi, dan ia juga memelihara seekor kuda yang diikat dengan 2 utas tali. Jadi kuda dia ikat dengan 2 tali, duduk tepi rumah. Dia duduk atas rumah baca Quran. Kemudian ia nampak awan melindunginya. Tengah duduk baca Quran, nampak gelap mari awal kat rumah dia. Dan awan itu juga melindungi kuda. Awan ada atas dia, ada atas kuda. Pelik ke tak pelik? Jadi cerita pelik ni. Tetapi kudanya itu lari daripada lindungan awan itu. Jadi bila awan mari atas kuda, kuda tu lompat lagi. Keesokan paginya, dalam riwayat lain dia cerita lebih panjang lagi, dia kata dia pun tengok kuda ni macam takut gitu. Bila kuda takut, dia baca kuat, nak suruh kuda tu dengar tuan dia ada atas rumah tu, jangan duk takut lah. Macam kita kan, kalau anak nangis dah, mak dia duduk dapur tapi dia bunyi suara, panggil anak, jadi anak dia mak dia ada senyap. Jadi dia pun nak suruh kuda ni senyap daripada duduk tepik ni. Dia baca kuat, bila baca kuat lagi deras suara kuda. Dia kata tak boleh ni. Akhir sekali dia berhenti baca, kuda pun senyap. Keesokan paginya, pagi esok, lelaki itu pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Nabi. Lalu menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Ya Rasulullah, semalam cerita pelik ni, saya baca Quran, kuda pula takut. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, perkara yang berlaku kepada engkau itu adalah as-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan yang disertai dengan para malaikat yang turun untuk mendengar bacaan ayat-ayat Quran. Malaikat dengan sakinah ni, sakinah dan ketenangan turun mari liku majlis tu, nak dengar membaca Quran. Pasal tu bila lagi kuat membaca Quran, lagi besar benda ni, kuda lagi takut. Jadi benda tu pelik, ajaib bagi dia. Jadi apa yang dapat kita tengok dalam pengajaran hadis ini, para malaikat akan turun daripada langit untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam yang bertakwa. Bila kita baca Quran, malaikat mari. Jadi nak kita baca, kalau kaset baca jadi ke tak? Itu jadi diperbahaskan oleh ulama, kalau baca kaset jadi ke tidak. Jadi walau macam mana kaset itu lebih baik daripada dengar, daripada tak bunyi. Yang kedua, surah Al-Kahfi yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai kelebihan seperti boleh melindungi diri orang yang membacanya daripada kemudaratan makhluk lain. Di antara yang disebutnya Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Dan dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu ma bainal jum'ataini, Allah Ta'ala akan cerahkan dia, bagi cahaya dalam hati, dalam diri dia sehingga Jumaat yang akan datang. Lebih ke tak lebih surah Al-Kahfi? Baca ke tak baca? Bila tanya soalan yang kedua tu payah sikit. Tuan-tuan kena ingat, setiap hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Tak panjang surah Al-Kahfi ni, lebih tak sampai satu juzuk, lebih kurang setengah juzuk adalah surah Al-Kahfi. Baca dah kita hari tak? Hari Jumaat. Kalau tak baca lagi minggu depan kena start baca. Surah Al-Kahfi itu tak panjang, setengah juzuk. Apa panjangnya? Kelebihannya siapa dia baca hari Jumaat ni, dicerahkan, dia bagi cahaya dalam diri, dalam hati dia sampai ke hari Jumaat yang akan datang. Hari ni kita tak baca. Kita baca surah-surah lain yang tidak warid kelebihan dia seperti yang ada dalam surah Al-Kahfi. Maknanya cerita dia ni, bukan semua orang baca Quran ni boleh tengok malaikat, boleh tengok as-sakinah turun. Kita berapa lama dah baca Quran, ada turun sakinah, mari baca Quran, mari tak malaikat kau menyebut tapi ayat-ayat duduk kokok tepi tangga, tak ada bunyi. Ini dia panggil, mengikut dalam ceritanya sahabat ni
Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala dikatakan rajulun, dia tak sebut siapa di sini. Dalam riwayat lain disebut nama orang ni. Jadi nak ceritanya ini adalah karamah. Karamah ni maknanya keramat. Allah Taala beri kemuliaan kepada orang ni. Dia boleh tengok malaikat. Kita kena tengok benda-benda yang ajaib macam ni ada 3 kategori. Benda pelik, benda di luar daripada kebiasaan ni ada 3. Dia panggil khawarikul adat. Khawarik maknanya benda yang mencarikan adat biasa. Yang pertama sekali dia panggil ayat lil anbiya. Tanda-tanda kepada nabi. Ini orang panggil mukjizat. Macam Nabi Musa ada tukak dia. Tukak dia lepas tukak tu jadi ular. Dia angkat tangan dia tubik cahaya. Itu dia panggil karamat ataupun mukjizat. Khawarik, benda-benda yang ajaib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak tanda-tanda kehebat dia. Bulan terbelah, air sikit jadi banyak. Kita dah cerita banyak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dia panggil karamat lil auliya. Kemuliaan bagi orang yang aulia, wali-waliullah. Siapa dia wali Allah Ta'ala ni? Iaitulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini dia panggil waliullah. Maknanya setiap orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, oh ini wali. Bukan wali ni duduk tapau dalam bukit tu, jangan faham salah faham. Orang kita ni kalau sebut wali kan, duduk mana? Oh, duduk tapau dalam bukit tu tak? Tapau dalam bukit, rambut panjang, tak aja cukur, seronye dan baju tak boleh gosok tak zuhud lalu. Itu bukan syarat dia. Wali ni maknanya orang yang beriman, bertakwa. Setengah mana takwa daripada Allah Ta'ala lagi tinggi, lagi dekat dia dengan Allah, lagi tinggi martabat wali dia, al-wilayah dia lagi tinggi. Jadi ada di kalangan wali-wali Allah Ta'ala ni orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia. Di antaranya sahabat ni boleh tengok malaikat. Jadi banyaklah kalau kita tengok, kita dengar cerita orang-orang zaman dulu, orang-orang saleh zaman dulu, ajaib cerita dia. Tuhan bagi, Allah Ta'ala beri pada dia. Bukan kata tak ada, tapi kena hati-hati. Yang ketiganya dia kata ihanatu minasyaitan. Yang ketiganya permainan syaitan. Ni kita bimbang ni. Syaitan mari datang, awak ni ya Allah tinggi dah martabat ni, muka betapa dalam gua banyak hari dah maya jemaah budak ni. Betapa ada syarat nak betapa tak boleh maya jemaah. Tak boleh maya jemaah ni. Nak pergi tak boleh maaf. Pasal dia kira keluar ni mana tak boleh. Dia dengan Tuhan direct straight. Kalau nak tengok ilmu, dia kata ilmu orang ni pokok keluar ni kata gapo kau orang ngaji macam kita ni. Dia kata dia mau ngaji dengan orang mati, dia ngaji dengan orang hidup. Sedap ke dia. Tidak kita ni ngaji dengan orang mati kan. Dia baca kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi mati bila? Lama dah. Baca hadis Nabi pun wafat dah. Hak dia ni tak payah pakai kitab, tak payah pakai gapo, dia ngaji direct dengan Allah Subhanahu taala. Tu dia ngaji hak hidup. Hak demo ni ngaji hak mati. Kena ke dia kalau kira-kira gak. Hati ramai orang ngikut tu. Mari Rasul Melayu pun ikut. Mari kerajaan langit pun ikut. Sikit lagi kerajaan laut pula ada kalau jadi. Tak ada lagi bimbang tempo sikit lagi tu. Barang-barang pelik gini ajaib. Jadi kita kena tengok khawarik, benda-benda yang ini yang berlaku ni ada berlaku. Kadang-kadang orang-orang ahli sihir ni, orang-orang ahli-ahli yang pelik-pelik gini, banyak benda dia boleh buat tubik dengan bomonya, dengan banyak benda-benda yang hebat yang menyebab orang cara. Pasal itulah contohnya kita kena ambil satu kaedah yang disebut oleh alim ulama kita. Cerita mukjizat ni panjang lah, kita tak nak sebut. Alim ulama kata gini ya, mu nak tengok orang dia betul ke salah, mu jangan tengok dia terbang atas angin. Kita tak pasti kata-kata Imam Syafi'i atau siapa. Mu jangan tengok dia ni boleh terbang, duduk atas apa ni, atas jadah dia tu, tepuk jadah pau terbang. Sudahlah, ni wali dah ni. Tak syarat. Kehebatan orang itu tidak menunjukkan kebenaran dia. Kebenaran dia menunjukkan kebenaran dia mana, duduk setara dekat mana dia dengan syariat Allah SWT. Setara mana dia beramal dengan Quran, beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni orang betul. Orang terbaik atas jadah, hotel apa ni, itu tak kira lagi. Hak kiranya setara mana ketakwaan dia kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan hari ini satu skill ataupun satu neraca timbangnya kita tengok dengan kepala otak kita tengok, orang ni besar keramat, hebat betul dia ni.
Dia kata gapo jadi belaka, mulut masing lagi. Ya, orang lain gapo dia kata jadi belaka. Tapi sahabat taif maya, gigih maya pok demon. Tarah kita ni bukan maya sini, maya Mekah. Yalah tu. Maya Mekah wana duk cakap dalam rumah dia tak maya lah, tu jawab dia nya. Maya Mekah apa? Maya Mekah pergi Mekah lah. Duduk kapur dia maya Mekah. Boleh cek. Ini penjamin sekarang ni untuk mengesan ajaran-ajaran sesat ni memang ada. Di jabatan agama, pejabat agama, majlis agama ada senara-senara ajaran sesat yang kita kena tahu. Yang kita kena ambil kira. Kadang-kadang kita mari kapur kita Allah. Yang orang kita ni mudah huru benda-benda gini. Orang Melayu ni dia macam semut jumpa gula, tak kira. Urus lalu. Jadi tak kira betul ke salah. Baiklah, itu cerita syaitan, cerita apa ni, 3 jenis keramat kemuliaan Allah Taala beri kepada dia ni. Yang ke hadis yang ke-9. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sedap dia tu. Dia baca hadis Nabi ni sedap. Kok Arab pula. Kalau baca kok Melayu tu lain sikit. Cuma kita kalau kok Melayu kok Arab sama jadi payah juga dah. Dia tak apa dengar molek jadi. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim serta memperolehi satu kebaikan. Mana satu huruf baca Quran dia akan memperolehi satu kebaikan. Tidak serta tu. Falahu mana baginya tu dia. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran serta tu tulis baginya memperolehi satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali ganda kebaikan seperti yang ia lakukan. Satu kebaikan Allah Taala ganda 10. Kalau kita boleh satu huruf 10. Lepas tu kalau nak ngaji satu juzuk Quran ni berapa huruf? Kau tak ada bila? Tak ada lagi orang bila huruf ni. Semuka ya, terang nak tahu ambil satu mushaf Quran tu, tengok satu muka berapa huruf ada. Enggak banyak kaya lah kita. Jangan duduk bila lah, jangan duduk bila. Yang penting yang baca. Kalau dia bila dia suruh banyak lalu. Pasal tu kalau nak uji sedekah jangan duduk bila banyak holo wi kepal. Jangan duduk bila. Kalau bila wala tamnun tastaksir. Kalau kita duduk bila mengukit banyak lalu suruh. Banyak dah bui. Jangan kata apa kepal kepung dalam tu rumah senyap gitu. Kalau duduk bila mengun pah widah, mengun ni pula jadi suruh banyaklah. Jadi jangan bila. Jadi benda kebajikan jangan bila. Kalau kita nak bilanya, nak auditnya kejahatan yang kita buat. Allah mari gapo dia tak molek. Pasal mudah nak audit, mudah nak kira. Baik. Aku tidak mengatakan, ini Nabi ayat, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tak? Tetapi alifun. Kalau kita baca alif lam mim, alifun harfun satu huruf. Dan lam satu huruf, manakala mim juga satu huruf. Mana alif lam mim pun sudah 3 huruf, 3 kali 10, 30 kebajikan dapat. Allahu Akbar. Kaya kita tuan-tuan. Pengajaran hadis, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran pahala pada tiap-tiap huruf, kalimah-kalimah dan ayat-ayat yang telah dibacanya. Mereka yang banyak membaca Al-Quran akan memperolehi nikmat yang besar di dunia dan juga di akhirat. Tak lagi dah tu. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Allahu Akbar. Berat-berat berlaku ni malam ni cerita kita ni. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksud hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun daripada ayat Quran yang diingatinya. Alhamdulillah kata.
Kita ni sikit banyak pun ada 7 ayat kita ingat. Kau berapa ayat? 7. Surah apa? Surah Fatihah. Ada jugalah. Kalau orang ni tak ada ni, orang yang tidak ada hatinya sedikit pun daripada ayat Quran yang diingatinya, sepertilah sebuah rumah yang tidak ada hiasan, seperti rumah runtuh. Kharibun, mana rumah utuh, rumah buruk. Jadi kalau nak jadi rumah buruk kak, tak usah dia baca, tak usah dia ngapa Quran. Kalau nak jadi rumah molek, apa Quran? Tak banyak, tak payah tuan-tuan, tak payah. Sikit lah. Kita start daripada bawah, jangan start daripada alif lam mim. Start daripada qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Oh pendek-pendek ni, hok 3 ayat ni, hok 3 baris semalam tak okey, tak ingat 3 baris. Sehari tak ingat 3 baris. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Jadi naik sikit-sikit, akhirnya habis saja tu. Lepas habis tu jangan duduk terus lalu. Ulas mula daripada bawah. Dia kadang-kadang dia jadi macam kereta api. Kalau lagi robot tengah jadi meninggal sama dia. Jadi Quran ni dia mudah-mudah lupa. Dalam hadis yang lepas ni dia akan sebut tentang Al-Quranul Karim. Pengajaran hadis di atas memberi gambaran dan ingatan kepada kita supaya berusaha untuk mengingati ayat-ayat Al-Quran bagi mendapat banyak rahmat Allah dan ihsan daripada makhluk lain. Makhluk lain pun kesian juga kita. Allah SWT tu memang dia sangat kesian lah kepada orang yang baca Quran, sangat bagi rahmat. Tapi makhluk lain pun kesian juga. Ihsan itu makna kesian belah. Yang kedua, orang yang menghafaz Al-Quran akan mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan daripada makhluk lain. Ini kelebihan kita kena ngapa Quran. Hafal Quran. Tapi apa tu Quran pun kena ingat. Dia mudah lupa Quran. Dalam hadis yang seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fil dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksud hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As. Biasanya Amri itu dia ada waw lepas pada ra. Dia bezanya kalau tak ada waw, aim mim ra kena baca Umar. Kalau aim mim ra waw kena baca Amru. Dia waw tu kan nak beza di antara dua baca Amru dengan Umar. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah diberitahu kepada orang yang memiliki Al-Quran, kemudian membaca serta mengingati isi kandungan dan mengamalkan segala ajarannya. Dikata apa ni? Bacalah. Dikatakan pada orang yang baca Quran ni pada hari kiamat nanti, iqra, bacalah akan ayat Al-Quran itu dengan kuat. Ada sopan semasa dunia lagi, kerana sesungguhnya kedudukan kamu di akhirat kelak berdasarkan baca sebanyak mana kamu baca akan ayat Al-Quran. Sekiranya banyak menguasai Al-Quran di dunia ini, nascaya tinggilah kedudukan mereka di akhirat kelak. Begitulah sebaliknya. Jadi orang yang banyak baca Quran, dia akan naik. Tapi dia tak berhabis ni. Apa ni terjemahan dia tidak habis. Dari terjemahan dia kata, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Maknanya manzilah, mana berdarjat pada kiamat nanti di akhir ayat membaca. Setiap baca lagi ayat, naik lagi darjat. Baca lagi, naik lagi. Bila akhir ayat kita berhenti, situlah kedudukan kita. Setinggi mana darjat, setinggi itulah. Mana kalau kita baca Quran sikit kak, naik 2-3 tangga berik dah habis dah. Mana berik sini ni? Sepuluh kereta habis minyak habis pakai sekat ni tak lagi dah. Tapi kalau orang minyak banyak, naik lagi siapa kau pocong. Mana kita nak tengok darjat kita di akhirat esok dalam syurga, darjat orang ni mengikut setakat mana Quran yang dia baca. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akhir ayat kita baca itulah habis dah sini baca.
500 kali khotai dalam hidup ni. 500 tangga naik, Allahu Akbar, tinggi kita. Tuan-tuannya kata, dia kata duduk dalam syurga nikmat belaka dah. Tak apa tak naik tinggi pun. Jangan. Kita atas dunia ni. Atas dunia ni. Buat rumah comel. Comel dah rumah kita ni habis beratus ribu dah. Nah. Pergi rumah orang lain comel sikit lagi. Allah aku silap masa buat ada tak mikir kau plan lagi ni. Anak lain lagi. Pada rumah dia cari anak tak hilang tak jumpa dah. Anak nusuk dari bilik cari tak jumpa. Nak yang luahnya lah. Pergi rumah orang lain lagi. Allah aku silap. Dia main silap macam. Maknanya kita jangan duk berfalsafah lah. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi galakkan sebut akhir darjatmu mengikut Quran yang membaca, maknanya kita kena baca. Jadi tuan-tuan berusahalah. Pengajaran hadis, orang yang dapat menguasai Al-Quran kemudian mengamalkan segala isi kandungannya. Jadi dalam kitab kita ni tekan sangat nah. Menguasai Quran, amal. Dua sekali. Kalau sekat kuasa saja boleh jadi tukar lagu je lah orang panggil. Tukar lagu tak pergi ke mana? Pergi ke mana tukar lagu? Boleh piala. Naknya beramal dengan isi kandungan. Tukar lagu tu satu kebaikan lah. Kerana dia mengajar Quran daripada dia mengajar lagu tu. Ya. Jadi mengamalkan segala isi kandungannya di dunia akan mendapat keistimewaan di akhirat. Tak lagi dah. Yang kedua, kedudukan seorang Islam yang meninggal dunia pada hari akhirat nanti bergantung kepada amalan masing-masing di dunia ini. Jadi sekarang banyak mana amalan kita atas dunia, banyak itulah kita ada. Bukan putus kat tu saja. Termasuk juga amalan-amalan hadiah-hadiah yang diberi oleh anak cucu kita. Tak apa. Maknanya doa daripada anak, daripada cucu, daripada isteri, daripada suami contohnya. Semuanya sapa pahala. Tersebut dalam hadis orang itu dia naik masuk dalam syurga, naik ke atas. Dianya adalah atas dunia dulu tidak banyak mana beramal. Jadi dia heran, macam mana aku ni boleh naik tinggi? Bila kita tanya-tanya malaikat, coba cek semula faham saya ni mari mana kelebihan tinggi sangat ni. Malaikat kata anakmu bistighfari waladika lak, dikata dengan sebab anak-anakmu beristighfar minta ampun padamu, maka Allah Taala naikkan derajatmu dengan sebab mereka. Jadi itulah sebabnya tuan-tuan, sama ada kita sendiri bersedia hari ini untuk buat amal ibadat yang banyak. Kalau kita rasa tak cukup, sediakanlah anak dan cucu kita yang akan meneruskan istighfar mereka, doa mereka, apa saja yang mereka buat kebaikan beri kepada kita. Jadi bila sebut bui kepada kita tu ingat molek. Kadang-kadang kita ni kada bui korang ni. Tu letih juga. Baca buat kebajikan kau, hak ni gia orang tu, hak ni gia orang ni, hak ni hak gia kita sendiri mana? Terlupa kita sendiri. Jangan terlupa kita sendiri tu, kena buat kita dulu. Korang tu yang kedua. Ini kau duk main bagi korang belakang, jawab dia ni tak ada apa gia kita. La ilaha illallah. Kedudukan seorang Islam yang meninggal dunia pada akhirat kelak nanti bergantung kepada amal masing-masing, amalan masing-masing di dunia ini. Termasuklah mereka yang banyak menguasai ayat Al-Quran semasa hidupnya, begitulah sebaliknya. Jadi sebaik-baik orang kitanya iaitulah orang yang ada Quran. Nabi buat bandingnya berat nah kita ni. Orang yang tak ada Quran dalam hidup dia ni kal baitil kharib, seperti rumah usang, orang yang tidak ada penghuni. Jadi kerana itulah kita tengok hari ini kecelaruan masyarakat sana sini hasil daripada kita tidak balik pada Al-Quran Karim yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu banyaklah kita semua siangnya malamnya duduk dengan Al-Quran Karim, berusahalah sedaya baik upaya mungkin. Kalau tak mampu nak baca pun tak boleh lagi, sebab zaman muda dulu terlalu sibuk dengan kerja-kerja buat. Inilah peluang yang Allah Ta'ala beri masa kita tua ni untuk nak baca. Kalau tua pun tak mau juga, tak apa, tak baca pun usia dah kan, suruh 3 kali khotam. Enggak banyak kau 3 kali khotam ni. Tak ada. Quran tu ni sepanjang hidup kita 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup dengan 3 kali khotam je. Kalau 80 kali khotam boleh kira. Ada juga orang panggil setahun so. Ni setahun so pun tidak ni. Malu kita kepada Allah SWT. Kerana itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, hiduplah hidup kita dengan Quran Karim. Maknanya kalau boleh 1 juzuk satu hari itu biar habis. Tak banyak. 1 juzuk ni 10 muka, 10 helai. 10 helai dia.
satu juz tidak 10 lah. 10 lah 20 muka. 20 muka. Kita ada semaya 5 waktu. Manakala satu waktu semaya kita baca 2 lah. 5 waktu 10 lah. Ayo kan. Kejap ya. Tak ada habis. Allahu Akbar. Tak ada habis cawan air lagi. Habis dah Quran. Baiklah. Itulah yang dapat kita bincang pada kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk dalam babul amri bita'ahudil Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung balik pengajaran kita selepas daripada ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.